Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Alhamdulillah. Malam ini sekali lagi kita bertemu bagi menyambung perbincangan kitab kita, okey, iaitu berkenaan dengan tadabbur kisah Quran ni. Minggu lepas kita sudah memulakan kuliah kita yang pertama, itu episod kita yang pertama, yang mana kita dah jelaskan tentang surah Al-Kahfi secara menyeluruh, secara keseluruhannya, tentang isi kandungannya, tentang keutamaan itu paling penting. Keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Kemudian ada kisah-kisah yang terkandung dalam surah tersebut dan terdapat ada 4 fitnah. Kemudian diikuti dengan solusi untuk berhadapan dengan fitnah-fitnah yang didapat kita pelajarilah pada minggu lepas. Jadi pada malam ini kita nak menyambung perbincangan tentang surah Al-Kahfi, namun pada malam ini kita akan masuk terus pada kisah tentang potret penuntut ilmu sejati. Okay. Sebagaimana yang terdapatlah dalam kitab kita. Jadi perbincangan pada malam ini kita akan mulakan dari halaman 45. Okey, muka surat 45 yang mana kita akan terus masuk pada kisah potret penuntut ilmu sejati yang bermula daripada ayat yang ke-60 dalam surah Al-Kahfi. Baik. Ayat yang ke-60 dalam surah Al-Kahfi ini berbunyi, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Maksudnya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pemuda, iaitu muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan. Atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Jadi ini merupakan permulaan kisah Nabi Musa yang nak bertemu dengan Khadir bagi menuntut ilmu. Dan dalam surah Al-Kahfi, Allah mulakan penceritaan dengan menceritakan tentang keadaan Nabi Musa bersama dengan muridnya ataupun pembantunya di sini, bermula daripada ayat yang ke-60. Dan malam ini kita cuma fokus pada ayat yang ke-60 kerana ada banyak pengajaran yang boleh kita tadabbur menerusi ayat yang ke-60 ini. Satu ayat saja dah banyak sangat perkara yang perlu dibincangkan. Jadi sebab tu saya usaha untuk fokus pada ayat ini sahaja. Baik. Pertama, menerusi ayat ini, kita pelajari bahawa menyebut pelayan dengan sebutan fata adalah lebih baik daripada kita menyebut dengan sebutan abdun, iaitu hamba ataupun budak lah kalau dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan sebagai budak. Tapi di sini kata kalau kita panggil, jika kita ni ada pembantu, disebut dengan panggilan yang terbaik itu ialah lebih baik, lebih mulia untuk kita dan juga untuk diri pembantu tersebut. Jadi dalam ayat ini kita dapati Nabi Musa alaihi salam memanggilnya sebagai fata, pemuda, iaitu muridnya. Dan Imam Al-Qurtubi ketika dia mentafsirkan ayat yang ke-60 ini, dia kata macam inilah. Disebutkan kata pelayan atau pembantu dengan sebutan fata, iaitu dengan sebutan pemuda ialah bentuk adab yang baik. Jadi ini kita belajar bagaimana kita ni nak mendidik diri kita agar memanggil orang lain walaupun dia bekerja dengan kita,
ataupun dia orang bawahan kita. Kita panggil ia dengan gelaran-gelaran panggilan-panggilan yang baik. Merupakan satu bentuk adab yang diperintahkan bagi diri kita yang berada di atas ini. Jadi, dia kata anjuran untuk bersikap tawaduk dan kata juga di sini pemuda yang dimaksudkan dalam konteks ayat Al-Quran surah 60 tersebut ialah bernama Isha' bin Nun bin Ibrahim bin Yusuf alaihi salam. Dan di sini didatangkan kepada kita dengan sebuah hadis Nabi SAW. Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan abdi, iaitu hamba lelakiku, atau amati, iaitu hamba perempuanku, tetapi hendaklah dia menggunakan fataya, pemudaku, atau fatati, pemudiku. Maknanya Nabi SAW juga memberikan kepada kita dengan panduan ketika kita memiliki pembantu, ataupun kalau kita nak apply pada konteks kita hari ini, mungkin kita ambil helper, pembantu rumah daripada agensi, kita tempatkan dia dalam rumah kita untuk membantu melaksanakan pekerjaan rumah tangga, kan, untuk membantu menjaga anak kita, ambil anak kita sekolah, kemudian banyak lagi perkara-perkara dalam rumah ini yang tak mampu untuk kita buat dan kita perlukan bantuan pembantu, dan kita panggil dia, mestilah kita panggil dia dengan panggilan yang baik. Jangan kita hina dengan panggilan-panggilan yang buruk. Engkau tu hamba aku. Engkau tu siapa? Kan? Sudahlah diri kerja dengan kita. Tak boleh gunakan ayat-ayat semikian. Jadi sini Nabi sendiri yang memerintahkan kepada kita. Gunakan panggilan yang terbaik sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ini pada ayat yang ke-60. Di samping itu kalau kita lihat dalam penerangan di sini berkaitan dengan tadabbur kita yang pertama di situ. Dia katakan bahawa larangan, kenapa kita ini dilarang menyebut pembantu itu dengan panggilan hamba. Okey, iaitu abdun. Jadi ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Iaitu pertama disebutkan kepada kita ubudiyah, iaitu kehambaan hanya milik Allah. Memanggil pelayan dengan hamba memberi kesan untuk kita ini mengagungkan diri kita sendiri. Sehingga menyandarkan kepada diri sendiri dengan apa yang disandarkan kepada Allah. Kerana kita lihat begini, rasa ubudiyah, iaitu kehambaan ini dia hanyalah milik Allah. Kita ni, makna kita mesti ada rasa kita ni hamba dan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita memanggil orang lain hamba atau memandang orang lain sebagai hamba, seolah-olah kita mengagungkan diri kita sendiri, meletakkan diri kita di tempat yang tinggi dan mengecilkan orang lain. Jadi di sini dia kata itu yang pertama. Yang kedua ialah dengan panggilan hamba tersebut menunjukkan bahawa majikan merendahkan pelayan dengan sebutan itu. Jadi ini kita panggil sebagai adab lah, tadi disebutkan kan. Kalau kita panggil, kita ni sebagai majikan, kita memanggil pembantu kita, hamba, engkau ni, engkau, oi, kan, kita gunakan ayat yang tak sepatutnya dalam panggilan. Inilah yang menjadikan orang itu rasa dirinya rendah. Kan, dia rasa bahawa dirinya tak berguna dan sebagainya. Panggilan yang baik sangat penting. Dia isu ini bukan hanya berlaku kepada seorang pelayan ataupun pembantu rumah, tetapi dengan sesiapa sahaja. Kita ni mesti memanggil dengan panggilan yang terbaik. Contoh, kalau kita tahu diri orang itu ustaz, ustazah, tak kita nak panggil dia dengan panggilan nama. Betul tak? Kata, kau aku bayar tau gaji kau kat sini tau. Kau ngajar kat sini kan aku bayar. Kau dengar cakap aku. Kalau gitu keadaannya, nampak tak? Bila kita dah menggunakan perkataan ataupun panggilan-panggilan yang menunjukkan rendahnya orang yang sepatutnya kita hargai, kita hormati, ianya akan menyebabkan kita rasa agung, kita rasa diri kita hebat, yang akhirnya kita rasa bahawa orang itu berhak untuk buat apa saja mengikut kepada apa yang kita inginkan. Sama juga kita dengan teman-teman, kan? Kita tahu ini adalah panggilan yang dia suka, panggilan yang terbaik pada diri dia, kita panggil dengan panggilan itu. Sehingga taklah menyebabkan dia terasa dan sebagainya dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Jadi jaga ucapan yang kita
berikan ataupun panggilan yang kita berikan kepada orang yang ada di sekitar kita. Kalau ikut kepada konteks ayat ini ialah kepada yang telah membantu kita, orang yang bekerja dengan kita. Jadi gunakan panggilan yang baik. Baik, itu yang pertama. Kita lihat kepada yang kedua. Maaf ya, di muka surat kita yang ke-46 di situ, ada kisahlah menarik yang dibawakan kepada kita. Tak apa, nanti boleh baca sendiri ya kisah itu yang merupakan contoh yang berlaku dalam kehidupan orang-orang soleh, sehingga berlakulah kisah taubatnya seseorang yang asalnya bermaksiat tapi kemudiannya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya kerana panggilan abdun itu tadi, panggilan hamba itu tadi. Okey, baik, seterusnya kita lihat kepada tadabbur yang kedua untuk ayat kita yang ke-60 dalam surah Al-Kahfi. Boleh mendapatkan pembantu. Daripada ayat itu kita faham Nabi Musa alaihi salam dia mendapatkan seorang pembantu dalam perjalanannya. Dan kita dapati di sini bahawa ayat ini menunjukkan kepada kita, kita boleh dapatkan seorang yang membantu kita dalam pelbagai macam urusan. Tidak kira untuk urusan yang mukim tu maksudnya kita berada dekat dalam negara. So kita sekarang ni mungkin saya sebagai seorang guru, saya perlukan orang yang membantu saya bagi urusan mungkin social media, bagi urusan pembelajaran, bantu untuk angkatkan barang dan sebagainya, bantu untuk kemas dan sebagainya, maka di sini kita dibenarkan untuk mengambil pembantu bagi menyelesaikan ataupun menguruskan urusan-urusan harian kita. Tidak kira sama ada kita mungkin sebagaimana kita tak pergi luar negara lah, tapi kalau kita nak musafir, lagi-lagi boleh merujuk kepada konteks yang ditunjukkan oleh Nabi Musa dalam kisah ini. Sebab Nabi Musa dia nak pergi jumpa dengan Khadir. Jadi dalam perjalanan itu dia ada pembantu, dia bawa pembantu, dia ambil pembantu untuk uruskan makan minum dia kan, untuk menguruskan keperluan dia, untuk bantu dia ingat tentang apa-apa perkara dalam perjalanan tersebut. Jadi di sini katakan membantu untuk memenuhi keperluan dan kerehatan. Jadi dalam kisah ini pembantu ini dia bawa makanan, tolong bawa makanan, bawa peralatan-peralatan yang diperlukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Baik, seterusnya kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, tadabbur yang ketiga di sini ialah kita memberitahu tentang tempat tujuan. Tadi kalau kita rujuk pada ayat yang ke-60 ini, Nabi Musa dia beritahu kepada muridnya tentang dia ni nak berjalan sampailah dia ke pertemuan dua buah lautan. Bermakna dia beritahu kepada pembantunya itu tadi dia nak ke mana dan di tempat yang mana yang akan dia berhenti. Okey, begitu. Jadi di sini pada tadabbur kita yang ketiga menjelaskan bahawa kita boleh kalau kita nak ke mana-mana, kita beritahu kepada orang lain. Namun ia kalau ada kemaslahatan. Jika tadi kan ada pembantu. Jadi pembantu tu bila ikut kita dia mesti tahu kita nak pergi mana. Takkanlah nak kata tak apa, awak ikut je saya. Nanti dah sampai tahulah kat mana. Susah juga. Sebab dia tak tahu nanti kan dah sampai ke belum, keperluan yang nak dipersiapkan, apa-apa persediaan yang nak diperlukan oleh kita kan, tak tahu. Sebab apa tak tahu tempat tujuannya ke mana. Tapi bila dia tahu, dia jelas mana arah tujunya, di mana nak berhenti, maka di situlah persiapan akan dibuat. Dia pun lebih orang kata bersedia daripada sudut fizikal, mental, emosional kan. Sehingga perjalanannya dengan majikannya itu tadi akan menjadi mudah. Untuk dia siapkan perkara-perkara yang diperlukan oleh majikan tersebut. Maka di sini dijelaskan kepada kita, seorang musafir yang ingin menuntut ilmu atau tujuan lain. Jadi sekarang kalau dalam konteks ayat yang ke-60 ini, Nabi Musa dia nak pergi menuntut ilmu. Tetapi dia tak semestinya untuk tujuan menuntut ilmu semata-mata. Mungkin kita ni musafir ada tujuan-tujuan yang lain. Mungkin kita nak mengajar ataupun kita ada pekerjaan lain nak kita selesaikan. Yang mana kita bawa PA kita lah. Okay. PA tu maknanya pembantu kita dalam perjalanan tersebut. Jadi di sini tadabburnya ialah boleh memberitahu tempat tujuannya jika ada kemaslahatan. Bermakna di sini kita beritahu kepada orang yang perlu. Orang yang kita percaya untuk bantu kita bagi urusan tersebut. Maknanya di sini senang kata
kalaupun kita tak nak beritahu kepada orang ramai, tetapi kita beritahulah kepada mereka-mereka yang penting untuk tahu. Contoh ahli keluarga kita. Supaya kalau berlaku apa-apa di pertengahan jalan, keluarga kita, mungkin teman-teman yang rapat dengan kita, mereka tahu mana hala tuju kita, ke mana kita pergi dan apa yang berlaku di tempat tersebut sehingga mereka dapat menghantar bantuan kepada kita. Jadi ini boleh kita berikanlah informasi dan maklumat kepada mereka. Contoh macam saya, kalau saya nak musafir ke apa kan, memang saya tak beritahu kepada ramai orang, tetapi saya beritahu kepada ahli keluarga saya, terutamanya adik-beradik saya tentang itineraries yang telah saya aturkan, hotel mana saya duduk, ke mana saya pergi, hari ni ke mana dan begitu dan begini kan, supaya adik-beradik saya tahu tujuan saya dan mereka tahu tentang keselamatan saya. Dan kalaulah mungkin saya hilang nauzubillah lah, hilang dan sebagainya kan, dapat diusahakan untuk dijaki ke mana perginya, kerana dah tahu tempat tinggalnya di mana, tempat penginapannya, ke mana tujuannya, apa yang dinaiki, kalau naik flightnya apa dia punya ni kan, number flight dan sebagainya. Jadi diketahui. So dalam hal yang begini kita kata ada maslahatnya. Ada keperluan dan kepentingannya. Maknanya taklah beritahu kepada ramai orang, tetapi kepada mereka yang memerlukan kepada maklumat tersebut sehingga nanti bila berlaku mungkinlah perkara-perkara yang tidak diingini diketahui cara untuk menghantarkan bantuan dan memberikan bantuan. Baik, maka di sini dia kata kalau kita bawa tadi kan pembantu dalam perjalanan dan kita maklumkan kepada pembantu tersebut, maka di sini kita dapati bahawa ada 3 perkara yang boleh kita perlihatkan ataupun kita dapati, iaitu manfaatnya ialah menyiapkan bekalan. Okey, so sekarang ni kita nak pergi jalan ni. Kalau kita tak beritahu kepada pembantu itu dan kalaulah kita pun sendiri tak tahu hala tujuan kita, bagaimana kita nak mempersiapkan perjalanan kita. Sebab kalau kita nak berjalan ni, nak bermusafir, kita mesti tahu kan apa yang kita nak siapkan. Baju berapa helai contohnya kan. Kita kalau orang perempuan lagi lah kan. Baju berapa helai, nak bawa baju sejuk ke tidak, kan? Perlu bawa telekung ke tidak, sejadah nak bawa ke tidak, kan? Nak bawa Al-Quran ke tidak, perlu ke, nak bawa bangku ke, apa kan? Kadang-kadang kita ni ada perkara-perkara yang kita perlukan dan dipersiapkan dalam perjalanan itu kelak. Jadi, bila kita beritahu kepada pembantu ataupun kepada sesiapalah yang nak ikut ni kan, maka di situ mereka pun akan bantu untuk mempersiapkan apa yang kita perlukan bagi menempuhi ataupun menjalani musafir itu. Kemudian melakukan urusan berdasarkan ilmu. Jadi apa yang kita nak buat bila kita beritahu tempat tujuannya, mungkin di sana ada teman-teman kita ataupun adik-beradik kita, ahli keluarga kita yang mengetahui tentang kondisi situasi di tempat tersebut. Lalu menyarankan kepada kita dengan info, maklumat. Oh, nanti kalau sampai sini, pergi sini. Sampai sini, pergi sini. Jumpa orang ini, jumpa orang itu. Ini kita kata ilmu. Kita buat sesuatu berdasarkan kepada ilmu. Ataupun lah mungkin kita kata mereka tu tak tahu satu perkara pun tentang tempat tersebut. Tetapi lah kalau kita ikut kepada konteks kita hari ini, kita buat kajian, kita buat research awal-awal sebelum kita sampai ke tempat tersebut. Jadi apa yang berlaku, apa pun yang terjadi kan pada tempat itu, kita ada backup plans tentang bagaimana untuk berhadapan dengan situasi-situasi yang kita mungkin tak jangkakan berlaku. Okey? Baik, seterusnya. Yang ketiga, menampakkan kemuliaan ibadah. Apa maksud menampakkan kemuliaan ibadah di sini? Dikatakan bahawa menuntut ilmu ni adalah ibadah. Jadi bila kita diketahui untuk melakukan ibadah oleh orang-orang tertentu ni lah yang kita rasa ada maslahatnya untuk mereka ketahui, terutamanya orang yang kita nak bawa itu tadi. Kita tahu kan, kita ni nak, mereka tahu kan kita nak pergi mana kan. Jadi dia ni akan ada rasa mempersiapkan diri dia untuk sama-sama melalui perjalanan tersebut dalam keadaan yang mengagungkan ibadah. Diri dia juga bersedia untuk sama-sama melaksanakan ibadah tersebut. Contoh, kita kalau nak pergi umrah, saya kata, kita pergi umrah. Tapi kita bawa PA kita lah ataupun pembantu kita untuk bantu kita dalam urusan perjalanan nanti. Kita tak kata dengan dia, kita nak pergi umrah tau. Kita kata senyap-senyap je. Tak apalah, dah sampai kita tahu pergi mana. Dia tak tahu satu benda pun. Mungkin dia tak bersedia tentang ihram, dalam keadaan ihram, tak bawa barang-barang yang diperlukan dalam suasana untuk menjalani situasi dalam
ihram itu kan, ini merupakan satu perkara yang tak sepatutnya. Jadi perlu diberitahu supaya dia itu dalam keadaan yang emosi, mental, fizikal, bersedia untuk berhadapan dengan situasi ibadah. Jadi inilah kita kata kenapa penting juga untuk memberitahu tempat tujuan kepada orang yang kita bawa ataupun kepada mereka yang ada di sekitar kita. Jika kita dapati bahawa memang ada maslahat untuk diberitahu. Baik, seterusnya, okay, selesai kita tadabbur yang ketiga, kita lihat pada tadabbur kita yang keempat untuk ayat yang ke-60. Baik, dalam ayat ini juga menekankan tentang keutamaan ilmu. Okey, keutamaan ilmu. Bagaimana tu? Kenapa pula? Sedangkan tadi kalau kita baca pada ayat ini ya, jemaah, kita dapati bahawa ayat ini cuma memberitahu kepada kita tentang apa yang diucapkan oleh Nabi Musa kepada pemuda ataupun kepada pembantunya tentang tempat. Okey, tentang perjalanannya yang dia kata dia akan berjalan sampai bertahun-tahun. Namun apa kaitan ayat ini dengan keutamaan menuntut ilmu? Maka di sini ya kita dapati bahawa ada pendapat daripada Syekh As-Sa'di yang dipetik oleh pengarang kitab ini yang mana dia kata dalam ayat ini menurut kepada pentafsiran Syekh As-Sa'di dalam kitabnya terdapat pelbagai faedah, antaranya ialah keutamaan ilmu, rihlah untuk mencari ilmu dan ilmu merupakan perkara yang paling penting. Baik, kita dapati bahawa dalam perjalanan Nabi Musa ini adalah perjalanan yang nak menuntut ilmu. Dan kita faham daripada ayat yang pertama, iaitu surah Al-Kahfi ayat 60 tersebut, menunjukkan bahawa betapa Nabi Musa menunjukkan kepada kita kalau kita nakkan ilmu, kita mesti keluar dan cari ilmu tersebut. Inilah yang dijelaskan pada poin-poin yang berikutnya. Iaitu dia kata, kerana Nabi Musa menempuhi perjalanan jauh untuk mendapatkan ilmu. Okey, ilmu ini bagi saya lah kan, bagi saya, bila kita keluar mencari, ia akan memberikan kesan yang lebih mendalam dalam kehidupan kita. Kerana usahanya untuk keluar daripada tempat kita. Sekarang ni kita ni kalau duduk rumah ya, maaf ya saya tahu sekarang ni kita biasa belajar secara hybrid kan. Itu maksudnya belajar fizikal, belajar Zoom. Tetapi beza bila kita belajar dalam situasi yang susah dengan situasi yang mudah. Sekarang contoh kita ambil, kita tak ceritalah tentang orang belajar di luar negara. Kita ambil dengan satu contoh yang paling mudah untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bila sekarang ni kita belajar dalam keadaan yang mana kita memaksa kan, memaksa diri kita untuk keluar, pergi ke tempat yang diadakan pengajian, bawa buku, siapkan peralatan kan untuk mencatat, kemudian siapkan persediaan pakaian kita untuk kita keluar, emosinya perlu dipersiapkan, mentalnya, kan semuanya dipersiapkan untuk keluar daripada rumah menuju ke tempat pengajian. Ini satu keadaan yang sangat berbeza jika kita nak bandingkan dengan kita cuma duduk di hadapan laptop dan kita mendengar apa yang guru mengajar menerusi skrin tu tadi. Kita katalah memanglah masih lagi kita boleh catat kan, masih lagi kita dengar catat tu. Tapi bagi saya vibes-nya sangat berbeza. Mereka yang berusaha untuk keluar ya, jika sekiranya mereka memiliki masa lah, sebab saya juga memahami ada di kalangan kita yang maaf batuk pula. Okey, ada di kalangan kita yang mungkin memiliki keterbatasan masa, keterbatasan waktu untuk keluar rumah lah untuk belajar di tempat pengajian. Namun kalau mereka yang dapat keluar untuk belajar, pergi ke kelas secara fizikal, itu lebih baik. Bagi menunjukkan bahawa kita ni betul-betul lah ya ada kesungguhan yang sangat tinggi untuk mendapatkan ilmu. Sebab apa di sini kita lihat kata keluar menempuhi sebagaimana Nabi Musa tu tadi, dia menempuhi perjalanan yang sangat jauh untuk mendapatkan ilmu. Demi mencari ilmu, Nabi Musa meninggalkan majlis pengajaran dan bimbingan Bani Israel. Sedangkan kita tahu Nabi Musa ini ada umat dia, itu ada Bani Israel yang perlu dia ajar, yang perlu dia bimbing. Tetapi Nabi Musa sanggup tinggalkan Bani Israel ini untuk menempuhi satu perjalanan yang sangat jauh bagi bertemu dengan Khadir. Tujuannya satu, untuk belajar.
Ini kita panggil sebagai pengorbanan perjuangan. Okey, yang ditempuhi. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sesiapa yang melalui jalan-jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan baginya jalan untuk menuju ke syurga. So kita fahamlah di sini bahawa kalau kita memiliki satu keinginan yang sangat tinggi, iaitu mengorbankan masa, kan, mungkin tenaga, dan apa saja persiapan dan sebagainya untuk menuntut ilmu. Inilah yang menjadikan diri seseorang itu dia lebih serius dalam pembelajaran dan pengajiannya. Okey, baik, seterusnya kita lihat kepada tadabbur kita yang kelima. Maaf sebelum itu di dalam kitab kita di sini muka surat 49, maaf 48, okey 48, ada juga menyebutkan tentang kisah-kisah yang lain. Bagaimana tentang keutamaan ilmu. Jadi nanti boleh baca di situ. Baik, seterusnya yang kelima. Okay, yang kelima ialah keutamaan perjalanan mencari ilmu. Jadi dia sebenarnya ada kaitanlah dengan keutamaan ilmu tadi pada poin yang keempat. Cuma di sini diperincikan lagi tentang perjalanan, iaitu kita keluar menuju ke tempat untuk kita belajar. Di sini dia kata seorang alim, rihlah seorang alim untuk mendapatkan tambahan ilmu. Ini merupakan sesuatu contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Yang mana Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahawa ayat yang ke-60 dalam surah Al-Kahfi ini mengandungi pelajaran ataupun pengajaran tentang rihlanya seorang alim untuk mendapatkan tambahan ilmu, meminta bantuan untuk melakukan rihlah tersebut dengan bantuan seorang pembantu atau sahabat, serta mengambil kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang mulia dan para ulama sekalipun mereka berada di daerah yang jauh. Jadi ini merupakan satu contoh bagi diri kita lah, bahawa kadang-kadang kita ni dah tahu banyak perkara dalam hidup ini, tetapi penting juga untuk kita keluar untuk mencari ilmu, belajar dengan orang yang kita rasa ilmunya lebih tinggi daripada kita. Tak salah perkara-perkara ini. So inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Musa pada ayat yang ke-60 tersebut. Dan ini juga ditekankan sebagai tradisi salafus soleh. Salafus soleh tu maksudnya ialah ulama-ulama ataupun golongan-golongan yang sebelum kita, yang di kalangan orang-orang alim, di kalangan mereka yang menuntut ilmunya sangat tinggi, keinginannya, semangatnya itu. Dan kerana hal ini, orang-orang yang melakukan rihlah mendapatkan bahagian ilmu yang banyak dan usaha yang sukses. Dan ini kita panggil sebagai keberkatan mencari ilmu. Biasanya mereka yang keluar untuk mencari ilmu ini yang menghabiskan masa, menghabiskan tenaganya untuk belajar, mungkin pergi ke luar negara, berjumpa dengan para ulama untuk menimba ilmu. Bagi saya ilmunya sangat baik jika dia sampai di sana belajarlah. Tapi kalau belajar main-main memang tak jadi juga kan, walaupun perginya ke tempat yang jauh kan, kita nampak ada ramai je orang pergi ke luar negara untuk belajar, tapi balik macam tu juga kan. So ini bergantung juga kepada niat orang yang mana dia belajar. Okey, dia pergi merantau untuk mendapatkan ilmu, bergantung kepada niatnya. Jika niatnya adalah niat yang betul-betul untuk ilmu, insya-Allah keberkatan dalam perjalanan itu akan dapat dirasai setelah dia menyelesaikan pengajiannya. Sehingga kita sendiri sebagai murid kan yang belajar ni, kita akan nampak ada pada diri seorang guru itu yang mengajar kita. Kita nampak berkat ilmu tu ada pada diri dia sebab dia sangat memperuntukkan masanya untuk belajar, baca buku, untuk menelaah, untuk menghafal, untuk mendapatkan ilmu yang betul daripada guru-guru yang bagi dia adalah guru yang mulia, lebih baik daripada diri dia yang perlu dia tambah ilmu yang sudah sedia ada. Jadi ini biasa dilakukan oleh para ulama. Contohnya di kalangan ahli hadis. Okey, dia kata sini ilmu menancap kuat dan mendapat sebaik-baik sebutan pahala dan keutamaan. Di kalangan ahli hadis ataupun di kalangan para sahabat pada masa dahulu, mereka ini akan sanggup untuk rihlah. Kita panggil sebagai rihlah mendengar hadis. Okey. Jadi bila mereka ni keluar daripada negara mereka untuk mendengar hanya satu hadis saja,
Ada di kalangan mereka begitu. Contoh disendirikan kepada kita dengan Sa'id ibn Musayyib. Berkata, aku safar beberapa malam dan hari demi mendapatkan satu hadis. Dia bukan banyak. Contoh saya bagi contoh. Dia keluar, musafir itu, pergi ke tempat tersebut untuk berjumpa dengan seseorang yang bagi dia ada ilmu itu hanya untuk mendengar satu perkara saja. Malam ni, saya kata, kita belajar, kita dengar banyak sangat tadabburnya. Tetapi kalau ikut kepada apa yang disebutkan oleh Said tu tadi kan, dia tu pergi musafir bermalam-malam ataupun berhari-hari, cuma nak dengar poin nombor 1 saja. Kita malam ni dah sampai ke poin yang kelima tau. Okey, sampai ke poin kelima. Tetapi dia cuma nak dengar poin nombor 1 saja. Untuk dapatkan poin yang nombor 1 tu, apa yang dia buat? Dia musafir berhari-hari, bermalam tu untuk itu saja. Kita nampak betapa besar kan pengorbanan yang dibuat demi mencari ilmu. Kita ya Allah, hai, katakan kalau dengan Zoom pun ya Allah, duduk dekat online ni Ustazah Syarah ni pun rasa dah ngantuk dah. Alah, malasnya. Padahal tinggal duduk, tinggal dengar, tinggal catat, tinggal tengok sahaja. Tak perlu pun nak keluar. Kadang-kadang gitu kan. Tak perlu nak keluar, tak perlu pun kita ni nak penat-penat, duit tambang ke apa, tak perlu. Cuma tinggal dengar, tinggal on handphone ataupun kita kata cari di Facebook dan sebagainya kan, dengar dan catat, dapat ilmu. Alhamdulillah. Tak sampailah perlu untuk keluar untuk melalui perjalanan berhari-hari itu tadi sebagaimana Sa'id bin Al-Musayyib tersebut. Tapi itu pun kita kata ya Allah dia punya bercinta tu tak tahulah nak kata macam mana. Tak tahu nak kata macam mana. So, ini kita panggil sebagai satu bentuk muhasabah lah yang perlu kita letakkan pada diri kita. Para Nabi, contohnya Nabi Musa AS dan juga di kalangan para salafus salih, di kalangan para ulama terdahulu, mereka nak dapatkan ilmu yang berkat. Mereka ni sanggup untuk jalan berhari-hari, bermalam-malam, untuk berhari-hari untuk mendapatkan satu ilmu. Kita ni yang memiliki banyak sangat kemudahan, itu pun malas. Malas nak keluar, malas lah. Semua tak kuasa. Dia punya ayat apa tahu? Tak kuasa. Walaupun sebenarnya kita sangat memerlukan kepada ilmu. Okey, baik. Seterusnya kita masuk kepada poin kita yang keenam. Poin kita yang keenam. Ilmu itu didatangi. Ini juga poin yang sangat penting untuk kita muhasabahkanlah dalam hidup kita. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang pada diri kita. Sebab itu Nabi Musa alaihissalam, kita nampak dalam konteks ayat itu, dia berjalan keluar daripada tempat comfort zone-nya itu untuk sampai ke satu tujuan untuk menemui Khadir, bagi mendapatkan ilmu daripada Khadir. So kita nampak di sini ilmu itu kita datang kepada dia, bukan ilmu tu datang pada diri kita. Maknanya ilmu tu perlu kita cari. Kita tak boleh duduk dekat rumah tunggu kenapa aku tak pandai, kenapa aku tak faham, kenapa aku tak tahu. Tanpa melakukan apa jua usaha, kita hanya menanti, ilmu memang takkan datang pada diri kita. So, kita ni kena usaha keluar cari ilmu tu. Contoh, kalau kita rasa kita tak pandai baca Al-Quran, kita tak boleh duduk saja. Kenapa aku tak pandai baca Quran ni? Sedihnya lah hidup aku ni. Ya Allah, sedihnya lah. Tak ada orang nak ajar. Tapi kalau kita tak usaha untuk keluar, belajar, cari guru, cari ilmu, memang tak pandai-pandai lah kita sampai bila-bila. Jadi kita nampak begini ya. Nabi Musa alaihissalam dia mengharungi lautan tu demi mendapatkan ilmu itu tadi. Dan ini adalah kaedah yang harus difahami oleh setiap penuntut ilmu. Kita sebagai penuntut ilmu kita perlu faham tentang kaedah ini. Kita kalau nakkan sesuatu, kita perlu cari. Kita perlu datangi ilmu itu. Kalau kita tak cari, kita tak datangi ia takkan cari kita dan ia takkan datang pada diri kita. Dan dia kata sini ilmu didatangi bukan ilmu yang datang kepada kita. So this concept ataupun this teori tentang ilmu tu sebagai penuntut ilmu ni kita perlu terapkan dalam diri. Kita kalau nak pandai tentang ilmu fiqh, cari kelas tentang fiqh. Kan? Tentang hukum hakam. Kita duduk dalam kelas tu kita belajar betul-betul. Maknanya kita datang dalam kelas. Kita datangi ilmu. Ilmu fiqh takkan datang pada diri kita untuk ajar kita tentang hukum hakam. Tak ada. Tetapi ilmu itu kita yang cari, baru kita akan faham. Kita belajar, kita akan faham.
Dan yang terakhir di sini kata, ilmu hanya layak diberikan kepada mereka yang mencarinya benar memerlukannya. Sebab ilmu ni, dia tak boleh, walaupun kita kata orang tu duduklah dekat dalam kuliah dan sebagainya kan, tapi dia kalau betul-betul dia yang cari, kalau betul-betul dia nak ilmu itu, barulah dia akan layak untuk dapatkan. Dengan ilmu yang betul, kefahaman yang betul, memang Allah akan berikan kepada diri dia. Tapi kalau kita tak cari, kalau kita tak datangi ilmu itu, bahkan kita pun asyik menyalahkan orang lain, dia tak nak ajar, dia tak jawab soalan saya dekat IG ya, contoh kan, tak jawab soalan saya. Tak, dia bukan begitu. Kadang-kadang ada sebab juga kenapa saya ni tak jawab soalan-soalan yang diberikan kepada saya. Melalui DM ataupun PM ni kan. So PM tepi lah, DM tepi ni semua. Kenapa tak jawab? Sebab masyarakat, masalahnya juga, mengambil mudah tentang ilmu ini. Mereka menjadikan Q&A, question and answers, sebagai satu jalan untuk mereka dapatkan jawapan. Sehingga tak ada keinginan untuk duduk dalam kelas dan belajar dengan betul. Jadi kalau sebenarnya setiap persoalan dalam hidup kita berkaitan dengan apa jua perkara ini, kita boleh dapat jika kita duduk, kita datangi ilmu itu, kita duduk dalam kelas, kita datangi ilmu itu, kita cari ilmu. Kita akan dapati bahawa banyak persoalan dalam kehidupan kita ini terjawab. Menerusi setiap pembelajaran, setiap kuliah-kuliah ataupun kelas-kelas yang kita ikuti dalam kehidupan kita ini. Sebab itu penting. Ilmu itu kita cari secara formal. Okay, secara formal tu maksudnya kita ada kelas yang ada exam dan sebagainya. Ataupun informal. Informal ni maksudnya kita duduk dalam kelas-kelas yang mungkin percuma, okay? Yang mengajarkan kita tentang basic dan sebagainya untuk kita belajar tentang suatu perkara yang kita tidak tahu. Tapi kalau kita dah tahu kita ni tak tahu, namun masih lagi mengambil ia dengan pandangan yang sangat remeh, lalu asyik menanti kenapa ilmu tak ada, kenapa tak tahu, kenapa gitu, inilah satu keadaan yang saya kata perlu dipersalahkan, itulah diri sendiri. Bukan orang lain. Sebab kalau kita lihat kepada ayat ini, tadaburnya ialah kita dapati bahawa Nabi Musa, dia keluar untuk mengharungi lautan demi mencari ilmu. Menunjukkan kepada kita, ilmu bukanlah sesuatu yang kita tunggu, yang kita harapkan ia datang pada diri kita, tetapi kita sendiri yang datang kepada ilmu tersebut. Baik, yang ketujuh, tadabbur yang ketujuh ialah anjuran mencari tambahan ilmu. Ini juga sangat penting. Jadi kita ni sebagai orang yang mungkinlah kita sudah sedia tahu banyak perkara dalam kehidupan kita, kan? Mencari tambahan ilmu walaupun sudah kita ni berilmu. Kita ni mungkin daripada dulu kecil-kecil kita dah belajar dah tentang solat tu macam mana, kan? Tentang bayar zakat, tentang puasa, semua benda dah kita dah belajar, dah tahu dah. Dah tahu dah. Jadi kita kata tak payahlah belajar-belajar, dah tahu dah ni semua benda-benda ni semua. Tak payahlah buang masa je, lagi baik buat benda lain. Mungkin kita kata sedemikian. Tetapi dalam hidup kita ini kan, tak semestinya bila kita dah tahu, kita ingat. Kan? Kita mungkin dah belajar banyak benda, tapi asyik lupa topik. Biasanya macam ni tau, jemaah. Kita ni belajar agama ni kan, topiknya sama saja. Topik itu juga. Tentang puasa, tentang solat. Kalau wanita ni tentang datang haid, nifas kan, tentang bayar zakat. Kalau lagi nak puasa ni tentang puasa, fik puasa tu diajar banyak kali. Sebab apa kita ajar, kita ulang banyak kali? Kerana kita ni manusia, kita lupa. Kita dah belajar tapi kita tak ingat tentang hukum hakam yang sebagainya. Dan kadang-kadang kita kata apa? Oh, I'm not sure about this lah. Tak sure macam mana ya hukum tu begini. Sebab itu, banyak yang dah kita tahu, kita perlu tambah. Ilmu tu kita perlu ulang kaji sehingga ia menjadi sesuatu yang mantap. Mungkin dulu kita belajar dengan guru A. Guru A ajar kita just basic saja. Dan kita nak advance stage kan. So kita cari guru B. Bila kita belajar dengan guru B, kita akan dapat tambahan ilmu yang lebih daripada apa yang guru A ajar. Jadi begitulah kehidupan kita, kan? Daripada ayat yang ke-60 tu tadi, kita belajar bahawa Nabi Musa bukan tak pandai. Nabi Musa adalah orang yang berilmu. Tetapi dia cari guru yang lain untuk menambah ilmu yang telah sedia ada pada diri dia, yang pastinya ilmu itu berguna untuk dirinya.
Untuk dia mantapkan lagi ilmunya. Jadi di sini kita nampak ada satu athar yang dimuatkan dalam kitab kita. Saya letakkan di slide saya di situ. Dia kata athar dari Ibn Abbas radhiyallahu an. Atharnya panjang, cuma saya ambil yang bertepatan dengan konteks perbincangan sahaja. Iaitu Nabi Musa bertanya, Rabbi, siapakah hamba-Mu yang paling berilmu? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang mencari ilmu manusia lain untuk menambah ilmunya. Nampak tak di sini? Allah sendiri beritahu, kalau nak tahu orang yang berilmu tu bagaimana, ialah dia cari orang lain untuk dia tambah ilmu dia. Bermakna dia tak berpada dengan ilmu dia sahaja. Saya bagi contoh beginilah, walaupun saya ni dah ada PhD, tapi saya mesti nak belajar lagi. Mesti lagi nak tambah lagi ilmu saya. Kan mesti lagi nak pergi masuk kelas untuk belajar, untuk tahu. Sebab tak semua benda yang kita faham. Tak semua perkara yang kita tahu. So, kita mesti ada guru lain yang mengajar kita untuk beritahu kepada kita, untuk top up ilmu kita supaya kita ini update. Ilmu kita updated lah macam tu kan. Ilmu pun dia mesti kena ada ni updated dia punya ni kan version kan. Tak boleh itu-itu saja. Dia mesti kita perbaharui, kita kuatkan lagi knowledge kita sehingga kita dapat mengajar ataupun menyumbang kembali dengan cara yang lebih baik. Dia sedemikian. Kita semestinya kita tahu, kita pegang ilmu itu je lah. So, sekarang ini, kalau kita dah tahu banyak perkara, ini merupakan satu muhasabah untuk diri kita. Anjuran bagi diri kita agar belajar lagi. Supaya kita dapat ilmu pengetahuan yang lebih baik, lebih mantap. Baik, yang terakhir. Yang terakhir. Untuk ayat kita yang ke-60 pada malam ini, di sini ialah tadabburnya yang boleh kita dapati, menyiapkan diri untuk menanggung keletihan dalam perjalanan menuntut ilmu. Ada dua pendapat yang dikemukakan dalam kitab kita berkaitan dengan poin kita yang ke-8 ini. Iaitu pertama ialah dipetik daripada pendapat Imam Ar-Razi dalam kitabnya. Imam Ar-Razi dia memberikan kesimpulannya yang mana dia kata Allah memberitahukan kepada Nabi Musa tentang kondisi orang alim ini dan juga lokasinya. Lalu Nabi Musa AS berkata, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan hingga keduanya menyatu jadi satu lautan. Atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun hingga aku bertemu dengan orang alim ini. Maka ini adalah kabar Nabi Musa bahawa dia mempersiapkan dirinya untuk menanggung keletihan yang sangat dan kepayahan yang amat dalam perjalanan menuntut ilmu. Daripada dialog Nabi Musa itu tadi kita tahu perjalanannya adalah perjalanannya yang sangat sukar. Okey? Perjalanannya untuk menuntut ilmu itu yang akan dia harungi dan lalui adalah perjalanan yang sangat sukar, penuh dengan keletihan dan tak tahu. Sebab apa dia kata, aku akan berjalan. Kalau selagi aku tak jumpa, aku akan berjalan tanpa henti. Aku akan berjalan selamanya tanpa henti. Itu ayat tersebut, bila kita baca, kita tadabbur ayat itu, kita faham, ini bukan perjalanan yang mudah. Mungkin tak bertemu pun dengan Khadir tu dalam perjalanan tersebut. Kan? Mungkin tak bertemu. Tetapi Nabi Musa tetap nak melaluinya untuk menunjukkan kepada kita orang yang dia nak belajar ini, dia pasti akan melalui banyak kesusahan dan keletihan. Kita belajar, kan? Ada saja yang Allah Subhanahu Wa Taala uji. Kalau dulu saya belajar, saya kata ada banyak perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala uji saya ketika saya belajar. Duduk jauh daripada keluarga contohnya kan. Pada masa itu kita ada masalah kewangan kan. Mungkin ada yang tak makan, ada yang makan kata makan makan tengah hari saja, malam tak makan. Itu banyak perkara-perkara yang mungkin saya hadapi, dan juga teman-teman saya hadapi ketika kami belajar pada masa itu. Yang mana orang yang tidak melalui situasi belajar tu, mereka tidak akan faham. Mereka akan rasa, alah, belajar kan senang, duduk, buka buku, kan baca, dengar pencara, ni lepas tu masuk exam, dah balik dah, dapat ijazah, segulung ijazah. Orang cuma melihat belajar itu dengan pandangan ataupun perspektif yang mudah. Tetapi bila kita melalui perjalanan untuk belajar ini, sesungguhnya saya kata, ia bukan perkara yang mudah.
ada banyak pengorbanan yang terpaksa dan perlu dilakukan bagi orang yang nak belajar. Sebab itu penting untuk menyiapkan diri. Okay? Kita ke ataupun anak kita ataupun siapa-siapalah teman-teman kita yang nak belajar, kita kena berikan kepada mereka dengan sokongan, support daripada sudut emosi, mungkin sudut keuangan, mental juga kan. Berikan semangat kerana ia bukan perjalanan yang mudah. Dan diri kita sendiri jika kita ingin menempuhi perjalanan belajar itu, ia memerlukan kepada satu persediaan yang sangat rapi kerana perjalanan menuju menuntut ilmu ini, perjalanan menuntut ilmu ini, kita kata ia adalah satu perjuangan yang sangat genting. Sangat genting. Bukan mudah. Hanya yang telah melaluinya sahaja faham apa yang cuba saya sampaikanlah pada malam ini. So, kita nampak di sini Imam Az-Zarnuji mengatakan bahawa sudah seharusnya seorang penuntut ilmu dia menanggung kesusahan dan kehinaan dalam menuntut ilmu, bersikap lunak dalam mencari ilmu. Seorang penuntut ilmu juga harus bersifat lunak kepada gurunya agar dapat mengambil faedah. Di semualah keadaan-keadaan ini, kesusahan, keletihan, pengorbanan perlu dilalui oleh seorang penuntut ilmu supaya dia ini bila dia menjadi orang yang terpelajar, jiwanya adalah jiwa yang sangat lunak. Okey, sangat lunak kerana dia melalui kesusahan. Dia melalui keletihan. Jadi bila dia berada di atas itu kan, dia akan melihat ramai orang ataupun semua orang yang ada di sekitarnya dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Kerana kelunakan yang ada pada jiwanya hasil daripada kesusahan dan kepayahan yang dia lalui semasa menuntut ilmu. So inilah 8 pengajaran yang boleh kita petik daripada satu ayat sahaja, iaitu surah Al-Kahfi ayat yang ke-60. Banyak sangat. Ini kalau buat fizikal ni saya rasa saya bagi kepada 2 bahagian lah. Tak sampai semua ke-8-8-nya saya bincangkan. Tapi tak apalah. Saya baca ke-8-8-nya secara ringkas di sini, nanti boleh baca kembali dalam kitab secara terperincinya tentang contoh-contoh yang diberikan supaya kita lebih mudah faham bagaimana kita ni nak mentadabbur ayat yang ke-60 dalam surah Al-Kahfi itu tadi. Cuma yang paling penting saya suka tentang ayat ini, kita boleh lihat ialah bagaimana Nabi Musa mengajarkan kita tentang perjalanan untuk menuntut ilmu. Ia merupakan satu perjalanan yang sangat sukar dan ilmu itu didatangi, bukan ilmu tu yang datang pada diri kita. Itu poin yang sangat penting bagi saya, bagi kita semua yang mengikuti pengajian pada malam ini, untuk kita faham, untuk kita hadamkan agar kita menjadi seorang penuntut ilmu yang benar-benar ikhlas mencari ilmu ini dalam keadaan yang susah, keadaan yang letih kan, supaya apa yang kita terima daripada guru itu ia merupakan ilmu yang bermanfaat dan kita ambil ia secara serius kerana kita tahu ini susah dan kita akan pegang ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Okey jemaah, itu saja perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang telah dibentangkan, apa yang telah bahawa perbincangannya memberikan kepada kita dengan satu perspektif yang sangat luas berkaitan dengan surah Al-Kahfi ayat 60 itu, sehingga kita dapat mempraktikkan ia dalam diri kita. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.